Ish. Hai, mau ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, tunggu Kak Syida. Okey. Kak Syida. Kak Syida jadikan Ustaz host, co-host Kak Syida dengan saya. Kak Syida dah ambil laptop Ustaz. Kak Syida kena kontrol kat rawang. Syida dah balik eh? Kak Syida Dah balik balik. sampai pagi tadi rawang Kak Syida pun. Oh, alhamdulillah. Jet lag lagi tu. Ustaz jadi co-host eh. Ya Kak Syida. Liza pun co-host juga ya Ustaz ya. Slow sikit lah, sorry ya. Terkial-kial, lama tinggal. Bulan lebih. Tak apa. Dah ada 1 minit lagi. Ustaz cakap 9.10 tu ada 1 minit lagi. Hari ni semua dah insya-Allah. Kita buka majlis dulu nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Suara saya jelas ya, Kak Liza, Kak Syida, suara jelas ya? Jelas Ustaz. Baik, saya fikir hampir semua yang berada di kelas kita ni dah dapat buku rasanya. Jadi saya tak paparkan ambil gambar macam biasalah. Sebab ia tidak adil untuk penerbit buku ya, kalau kita ambil gambar satu persatu muka surat tu jadi macam dari sudut muamalatnya tak cantik lah ya. Jarang-jarang boleh kadang-kadang bahagian-bahagian tertentu, tapi kalau dah semua buku satu buku kita ambil gambar macam tu tak cantik lah ya. Baik, ala kulli hal kita sambung. Pada minggu sudah kita berhenti di mana Kak Liza? Di kata penerbit saja kan, ataupun Ya. betul. Baru kat depan Ustaz huraikan satu-satu tajuk isi kandungan tu je. Betul. Baik, pada hari ini kita akan masuk kata penerbit. Kenapa penting kata penerbit ni? Kerana dalam penerbitan buku-buku Telaga Biru, kata penerbit mempunyai isi panduan juga. Jarang penerbit yang memberi nilai tambah dengan meletak kata penerbit. Kerana kata penerbit ni juga
sefaham saya pihak Telaga Biru ni editor dia pun bukan calon-calon orang lah, orang yang juga mempunyai kewibawaan dan keilmuan yang sesuai untuk menangani buku ini. Jadi kalau buku ini buku Dr. Umar, biasanya yang menangani adalah orang yang dalam bidangnya juga ataupun dia sendiri akan semak lah. Jadi saya rasa lah kata penerbit ni pun mungkin sebenarnya dia juga yang tulis. Sebab itu tugas dia semasa dia bekerja di Telaga Biru ni. Kalau perasan dalam buku-buku yang lain, dia lah yang bagi kata pengantar, kata apa semua tu. Biasa dia yang tulis. Jadi untuk buku ni pun saya rasa lah, saya pun tak kelintas nak tanya dia, tapi sebenarnya juga dia yang tulis. InsyaAllah saya akan sahkan daripada beliau. Sebelum minggu depan saya akan share dengan kita semua insyaAllah. Baik, kata penerbit mengeluarkan hukum daripada sumber hadis. Walaupun hadis dalam ini campur-campur, ada akidah, ada hadis tentang ibadah, ada tentang muamalat dan seumpamanya. Namun bila kita sebut tentang Islam ataupun hal ehwal Islam itu memang tak terlepas daripada sebab kita ini adalah manusia yang mukallaf. Dia masuk mukallaf, orang yang dibebankan dengan tanggungjawab, orang yang akan dipersoalkan, orang yang ditaklifkan. Ini biasa orang-orang sekolah agama, orang-orang jemaah dia suka gunalah istilah taklif sebagai pemimpin, sebagai bapa dan seumpamanya. Baik, jadi disebabkan itu dan dapat tidak perbincangan tentang hal ehwal agama Islam walaupun apa perspektifnya akan ada ruang untuk ataupun akan mesti bersabit juga dengan dipanggil jurisprudence ataupun bahagian berkaitan hukum hakam lah secara umumnya. Dalam akidah ada hukum hakamnya, dalam fiqh apatah lagi memang kerjanya untuk mengeluarkan ataupun mengelaskan hukum-hukum terhadap isu-isu. Dalam tasawuf ada hukum-hukum yang mereka bincangkan dalam bidang tersebut. Tasawuf sunni maksud kita ya, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini satu tasawuf yang bertentangan lah dengan tasawuf sunni. Tasawuf sunni dalam arti kata tasawuf tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tasawuf yang betul-betul ikut Allah dan Rasul. Jadi siapa yang minat tasawuf berkaitan dengan penyucian hati, az-zuhud, ar-riqaq, ketenangan jiwa, saya syorkan mereka mulakan dengan membaca buku karya Buya Hamka bertajuk Tasawuf Moden. Itu antara buku tasawuf yang sangat pengenalan kepada tasawuf yang sangat cantik dan mengekalkan prinsip Al-Quran dan Sunnah dan juga panduan daripada para ulama muktabar. Bukannya yang jenis berzikir-berzikir boleh terbang, tiba-tiba raib muncul di Mekah, bukan yang begitu. Tapi yang melihat kepada cara baiki diri, cara baiki hati, jaga hati menurut panduan Al-Quran dan Sunnah dengan melihat contoh hidup iaitu Rasulullah dan para sahabat. Jadi itu yang kita perlukanlah, perlu ya. Jangan kata tasawuf saya tak nak, bukan. Tasawuf itu istilah sahaja. Ilmunya tetap datang pada Quran Sunnah. Ilmu tentang jaga hatilah, jaga jiwa, jaga hati, jaga akhlak, itu sebenarnya. Cuma kemudian istilah ataupun tasawuf itu telah di-hijack oleh golongan yang melampau dan membawa idea-idea yang pelik-pelik tentang perkara pelik-pelik lah kita dengar mutakhir ni. Baik, kita masuk pada perbincangan. Kata pengarang, kata penerbit ini yang saya saya, sangkaan saya kuat kata Dr. Umar sendiri lah yang buat. Nanti saya clarify dengan dia. Segala puji dan puja yang hanya layak kehadrat Allah Azza wa Jal, Tuhan seluruh alam yang telah menjadikan alam maya ini dan lebih-lebih lagi menciptakan bumi serta melengkapkan pula dengan keperluan asas untuk manusia dan makhluk-makhluk lain yang menumpang hidup. Jadi ini penting ya. Walaupun kita selalu dengar mukaddimah ini, dia macam khutbatul hajah, tapi di sana ada pernyataan yang penting iaitu Allah menciptakan alam. Di sana mutakhir ini kalau ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian duk dengar juga dalam YouTube, dalam WhatsApp ni, rupa-rupanya ramai juga ustaz-ustaz yang mengajar Allah macam mana? Allah dan Nabi Muhammad itu adalah nak kata apa tu? Ada ya pihak-pihak yang terpengaruh dengan ideologi ataupun kita panggil akidah batiniyah, wujudiyah. Mereka berpegang bahawa Allah dan Nabi Muhammad itu sebenarnya satu entiti yang sama. Jadi Nabi Muhammad tu
pada flesh and blood, ya manusia macam kita, tapi pada hakikatnya sebenarnya Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah Allah. Sudah tuan-tuan. Ini tidak termasuk lagi akidah falsafah yang mengatakan alam ini dengan Tuhan adalah satu sebatian yang sama. Maksudnya segala makhluk termasuk diri kita manusia sebenarnya juga adalah daripada Tuhan. Maka kita dengan Tuhan ni satu entiti yang sama, sumber yang sama. Jadi kalau kata orang Islam kita ni nak solat puasa buat apa lagi nya? Sebab kita pun hakikatnya adalah Tuhan. Ni ilmu level tinggi bagi setengah orang. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allahu khaliqu kulli syai', aku yang menciptakan segala-galanya. Allah khaliq, pencipta, dan semua makhluk ini makhluk yang diciptakan. Allah maf'ul yang buat, kita semua maf'ulun bih yang dibuat. Itu jelas. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Quran dan yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi di sana ada akidah-akidah falsafah yang membawa idea Nabi Muhammad ni kemuliaannya bukan pada zahir dia, tapi pada hakikatnya, iaitu Rasulullah itu sebenarnya walaupun zahir itu manusia, tapi pada hakikatnya Rasulullah itu adalah Allah. Apa bezanya dengan Kristian yang berpegang bahawa Isa itu adalah the Son of God ataupun the God in the form of human. The God in the form of human. Antara lain lah. Jadi itulah yang cuba diserapkan oleh golongan-golongan sesat ini ke dalam akidah kita. Jadi penting untuk kita faham sungguh-sungguh bahawa macam-macam mana pun marilah orang kata apa, kita berpegang pada apa yang Allah kata dalam Quran sendiri, bahawa dia adalah pencipta dan kita makhluk ini semua diciptakan oleh Allah. Jadi nampak ringkas tuan-tuan, tapi sebenarnya ia satu krisis dalam pemikiran beragama di alam Melayu kita ni sebenarnya, kerana idea-idea Tuhan adalah Muhammad adalah Tuhan dibawa juga oleh so-called ustaz-ustaz, tuk guru wa'iyadzubillah min dzalik. Baik, kita pergi rangkap kedua. Ucapan selawat dan salam khusus kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan para sahabat baginda yang telah menerima, membawa dan memperjuangkan Islam hingga Islam itu dapat sampai kepada kita pada hari ini. Malah kita berasa amat bertuah berada dalam ruang lingkup agama Islam yang suci murni ini. Dan satu fakta yang menarik, Islam yang sampai ke alam Melayu adalah Islam yang tidak menitiskan walau setitik darah. Itulah yang masyhur di kalangan ahli sejarah. Ia berbeza dengan Islam yang mungkin di belah negara Arab apa semua tu yang melalui pertembungan politik, kuasa politik antara negara terlebih dahulu. Tapi di alam Melayu ni benar-benar melalui runding cara, melalui pembujukan, melalui dialog-dialog dan melalui pelbagai lagi aktiviti yang harmoni lah. Tapi pada hakikatnya bukanlah tak ada penentangan langsung. Cuma barangkali wallahu alam strategi para pendakwah yang datang ke alam Melayu itu sangat-sangat efektif. Dia datang bukan sebab tu kalau kita baca buku sejarah kita kata Islam datang melalui pedagang, itu adalah tokoh sejarah besar di Malaysia ni kata tak setujulah. Dia kata yang datang sebenarnya pendakwah yang memang datang nak berdakwah. Dan mereka melakukan bisnes itu sebagai camouflage ataupun maksudnya mari sebenarnya niat tu nak berdakwah terlebih dahulu. Jadi bisnes tu sekadar sebagai alasan. Bukannya nak bisnes sambil berdakwah part time. Bukan. Yang memang datang tu tuk guru, ustaz, tuk guru, ulama-ulama yang memang datang nak berdakwah dengan niat nak sebarkan Islam seluruh dunia. Itu semangat yang ada pada ulama-ulama dululah, pendakwah-pendakwah dulu Tapi bisnes tu buat apa? Bisnes tu sebagai sekadar kita kata kelangsungan hidup ataupun secondary punya purpose lah. Tetapi the main purpose is to spread the dakwah to the the land that never Islam tak sampai lagi sebelumnya. Makanya sebab tidak mungkin Islam boleh tersebar dengan begitu hebat, dengan begitu strategik di alam Melayu kalau yang datang bawa Islam itu sekadar nak berdagang dan berdakwah secara part time, sambilan. Gitu.
Itu pendapat siapa tu? Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas, seorang tokoh falsafah dan sejarah di alam Melayu, masih hidup, umur pun dah 90 lebih. Dalam bab itu dia tokoh yang boleh dirujuk, autentik pandangan dia, ya. Tapi ada bahagian-bahagian lain yang kita tak berapa setujulah dengan dia juga, tentang metafizik dan seumpamanya, itu boleh dibincangkan. Baik, balik pada buku kita. Sumber asas dasar perundangan Islam, ataupun Mak Saleh suka guna istilah jurisprudence, Islamic jurisprudence, syariah lah, undang-undang syariah, adalah daripada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua selepas daripada Al-Quran. Hadis dari segi bahasa bermaksud baru ataupun jadid, dan juga yang kedua berita ataupun khabar. Bila sebut kata hadis, pertama dia bila sebut hadis dia bermaksud benda baru ataupun baru. Yang kedua adalah khabar, maklumat, yakni. Pengertian hadis menurut syariat pula, tadi dari sudut bahasa, ya. Pengertian hadis dari sudut syariat pula ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada berupa percakapan, qaulin, perbuatan, fi'lin, diam Rasulullah, takrir dia panggil, dan juga persetujuan, dan sifat Nabi SAW, khalqihi, iaitu si akhlak dia, rupa paras badan dia, dan juga akhlak dia, itu pun dikira sebagai hadis. Rasulullah cerita, sahabat cerita Rasulullah tersenyum, itu pun hadis. Sahabat cerita Rasulullah marah, ataupun hadis. Asalkan apa saja yang bersabit dengan, sebab tu tak boleh reka tuan-tuan hadis ni, sebab dia akan jadi sumber dalam urusan agama kita. Jadi orang yang menganggap bahawa hadis ni tak perlulah nak ambil tahu sahih ke tak sahih ke, asalkan sebut hadis lah tu, tu memang kita nak sebut cukup tidak kita nak apa, nak kata jahil kan kasar sangat, tidak terdedah dengan kefahaman tentang bagaimana agama Islam berfungsi lah. Sebab tu kita berdoa apa dia, Kak Allahumma faqihni, Allahumma faqihu fid din, tu doa Ibn Abbas lah. Kita baca Rabbi zidni ilman nafi'ah, tambahan tu Ustaz Zukairi marah. Kadang-kadang dia sebut warzuqni fahma itu. Baik. Kemudiannya jadi disebut di situ apa itu hadis, ma usifu min Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqriruh, dan tambah lagi iaitu akhlak Rasulullah dan juga kejadian tubuh badan, apa saja yang ada di badan Rasulullah itu diriwayatkan. Rasulullah janggut dia panjang mana, dia punya kulit warna apa. Kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, antara dalam bahasa Melayu terjemahan dan syarah yang agak lengkap dan cantik bergambar adalah terbitan Telaga Biru. Bagi siapa yang nak kenal sungguh-sungguh Rasulullah inside out, kita kata, betul-betul pada zahir dia macam mana, Syama'il Muhammadiyah. Ada dalam tu lebih kurang 500 hadis ke 450 hadis lebih kurang berkaitan dengan Rasulullah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tidak ada manusia hebat mana diriwayatkan tentang hidup dia sehingga setiap benda di tubuh badan dia dirincikan. Rambut dia, mata dia, hidung dia, gigi dia macam mana, ketika dia mati berapa uban di kepala dia. Itu disebutkan dalam hadis-hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tapi hormat kita tetap, sayang kita, cinta kita dia sebagai rasul, sebagai seorang hamba Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi siapa yang pegang Rasulullah ni sebenarnya jelmaan, pada hakikatnya Allah memang akidah yang kufur. Bukan lagi akidah tauhid. Itu nampak macam itulah sepatutnya. Tidak. Wal-iyadzubillah min dzalik. Ini tidak pernah datang daripada Quran dan Sunnah, daripada Rasulullah dan para sahabat, tidak. Baik, katanya lagi kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam perundangan Islam berfungsi sebagai yang pertama, bayan minal Quran. Bayan lil Quran, iaitu keterangan penjelas kepada Al-Quran. Memperjelaskan Al-Quran. Contohnya apa dia? Dalam
solat kata wa aqimis salatu lidzikri. Bangkitlah solat untuk ingat kepadaku. Macam mana solat? Angkat takbirnya, baca apa, nak rokok masa bila? Itu tidak disebut dalam Quran secara rinci. Maka datang Rasulullah menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Makanya barulah kita ni reti. Sebab tu golongan anti hadis ataupun Quraniyun tak sesuai nama kepada mereka, ya. Mereka lebih sesuai dipanggil sebagai anti hadis. Mereka tak sedar hadis itu sebenarnya juga adalah sebahagian daripada Al-Quran. Maksudnya, Quran tak mungkin dapat difahami tanpa hadis Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disebutkan oleh Nabi itu mengikut hawa nafsunya, melainkan semuanya wahyu daripada Allah Azza wa Jal, khususnya pasca Rasulullah dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun sampailah ke umur 63 tahun. Hampir semua apa yang Rasulullah ucap adalah panduan daripada wahyu. Itu yang kita imani sebenarnya. Baik. Seterusnya, hadis juga adalah penegasan terhadap hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Bila Quran kata arak haram, maka di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan pelaksanaan hukuman kepada orang yang minum arak dan seumpamanya. Kemudiannya, penentukan hukum baru yang tidak disebut dalam Quran. Ada juga Quran tak sebut, maka hadis sebut. Beberapa perkara yang hadis Nabi SAW sebut berkaitan. Sebab Quran ni biasanya dia akan sebut benda-benda yang umum dan dasar. Tapi perincian-perincian itu kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Walaupun dalam Quran menyebutkan hukuman rotan untuk orang yang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki maka dihukum rotan. Bagi kedua-duanya itu 100 rotan. Bagi zina ghair muhsan, yang tidak berkahwin, bujang. Tapi bagi yang muhsan itu direjam sampai mati mengikut hudud, hukum hudud. Maka itu tidak disebut dalam Quran secara khususlah. Dalam hadis pun ada perbincangan juga. Cuma memang adalah sahabat Rasulullah mari wanita lelaki datang mengaku berzina dan akhirnya bertaubat. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah walaupun jamin syurga semuanya, ada di kalangan mereka yang buat dosa besar. Ada yang zina, ada yang minum arak dan seumpamanya. Tapi disebabkan mereka ni sahabat, nilai taubat mereka itu luar biasa. Yang berzina tadi mari serah diri, suruh dihudud. Seorang Imra'atun Ghamidiyah, wanita daripada Bani Ghamidi. Dalam hadis tu tak sebut nama. Sebab apa? Nak jaga aib lah. Maka Imra'atun Ghamidiyah mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina sedangkan aku dah kahwin. Rasulullah paling muka balik. Dalam kes lain datang mengaku, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah kata, siapa dia punya wali? Bukan wali bukan wali kita ni. Wali ni maksudnya penjaga dia lah yang berhak itu. Maka balik jaga dulu. Jadi bukanlah Islam itu bersifat seronok nak hukum orang, tidak. Cuma hudud dibuat untuk bagi ada had, bagi ada kita kata satu ancaman, jangan buat lebih sangat daripada ni, begitu. Bukanlah kita ni jenis nak cari korek lubang mana-mana lagi dan seumpamanya untuk nak menghukum, tidak gitu. Itu prinsip asas hudud. Bila seseorang tu datang timbul dari jiwa dia, hati dia, iman dia untuk taubat, maka kalau nilai iman dia tidak tinggi, masakan dia berani diserah diri untuk dihudud sampai mati, itu direjam sampai mati. Dan akhirnya Rasulullah kata dia syurga. Tu nilai iman tu, walaupun buat dosa, tapi disebabkan nilai taubat mereka itu cukup luar biasa, maka mereka adalah ahli syurga. Baik. Seterusnya memasukkan ataupun nasikh, ketetapan hukum tertentu dalam Al-Quran ini, kalau kita belajar khusus dia akan keluarlah semua. Baik, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Masuk mutawatir, mustahil berlaku kesalahan ataupun penipuan sebab ramai sangat dengar. Quran ni mari, Rasulullah cerita dari awal, daripada peristiwa Gua Hira lagi, kepada siapa dia mula-mula? Siti Khadijah binti Khuwailid, radhiyallahu anha, dan kemudiannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudiannya Ali radhiyallahu anhu,
dan seterusnya 10 yang dijamin syurga yang terawal masuk Islam itulah al-asharatul mubasysyirin bil jannah. Baik, kemudiannya dicerita setiap kali Rasulullah turun dapat wahyu, maka Rasulullah cerita. Dapat wahyu Rasulullah cerita. Jadi semua orang zaman Rasulullah, bahkan orang kafir pun mendengar Rasulullah membaca Quran itu. Maka Quran itu mutawatir. Yakni mutawatir mustahil untuk berlaku pendustaan di atas maklumat tersebut. Kebenaran Al-Quran tidak boleh dinafikan ketepatannya, yakni qat'i ataupun putus. Qat'i itu maksudnya dalam bahasa Melayu putus, yakni tidak ada lagi kata dua. Mu'tamad. Tetapi hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada kalanya bersifat qat'i dan ada kalanya bersifat zanni. Zanni ni masih lagi ada ruang untuk difahami. Contohnya apa dia? Berkaitan dengan ayat sentuh istri bata wudu ni. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Sampai ulama karam bagi kitab bahabat tu saja ya. Sahabat saya Ustaz Cikgu Marzuki, dia ambil diploma Usuluddin ataupun diploma syariah di kolej apa benda tu, Kolej Darul Hikmah. Di Kajang tu dia punya tesis akhir diploma dia tu dia buat tentang kefahaman ulama tentang ayat ataupun frasa wala aula mastumun nisa itu. Itu saja dibahaskan 100 muka surat lebih, luar biasa. Aula la mastumun nisa dibaca dengan la mastumun nisa ataupun aula mastumun nisa. Sudah memberikan implikasi hukum yang berbeza. Baik. Ayat yang bersifat qat'i mengandungi pengertian tunggal dan tidak boleh diertikan selain daripadanya seperti ayat-ayat waris, mawaris, ayat berkaitan dengan apa dia? Mawaris, berkaitan dengan harta pusaka, hudud, jelas. Hudud ni berapa banyak? Tak banyak pun sebenarnya. Berapa ya? 5 je. 5 ke 7? Tinggal tengok balik. Kita lama tak tengok ni. Hudud apa dia? Zina, arak, apa dia lagi? Itu saja. Zina, arak, mencuri, rasuah, tak ada hudud. Rasuah dalam ta'zir kalau ada ya. Secara je. Tapi hadis Rasulullah sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah memberi ar-rashi wal murtashi, ar-rashi wal murtashi yang menerima rasuah dan memberi rasuah dua-dua dalam neraka. Itu ada hadis Nabi SAW. Kemudiannya disebutkan di sini apa dia? Kafarah dan sebagainya. Ayat-ayat mendengar hukum zanni, sebab itulah ada ulama yang menulis buku khas yang bertajuk Tafsir Ayatul Ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Antara yang masyhur oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, 2 jilid dia tu. Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, terjemahan bahasa Melayu dah ada. Saya cuba ringkaskan dengan kawan-kawan supaya boleh jadikan teks pengajian di surau masjid ya. Cumanya naskah tersebut Tafsir Ayatul Ahkam dia tidak bincang dari sudut satu mazhab saja. Dia lebih pada mazhab macam mazhab Ahlul Hadis lah. Dia tengok pandangan yang paling kuat. Tapi kadang-kadang dia datangkan juga pandangan mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa. Menariklah bagi orang yang dalam pengajian syariah dan juga usuluddin di universiti di luar negara, itulah silibus dia panggil muqarrar, apa nama silibus pengajian tentang hukum asas antara tahun awal. Itulah kitab yang mereka wajib belajar dan baca dan hadam sebelum mereka pergi jauh tentang fatwa dan seumpamanya. Kena tahu hukum dalam Quran, kemudian barulah pergi pada hadisul ahkam, hadis-hadis hukum. Mula-mula ayatul ahkam, yakni ayat Quran tentang hukum hakam, kemudian barulah pada hadisul ahkam. Kalau pergi hadis dulu, Quran tak pergi, jam juga. Tak nyambung kata orang Indonesia. Tak nyambung. Dia mesti nyambung itu. Baik. Ni dah jadi syarah macam kitab kuning, kitab lama dah ni. Dengarlah ya, yang ada kitab okeylah. Yang tak ada kitab tu penuh juga tu. Sambil-sambil lah. Kalau kata tak larat sangat, jadikanlah saya punya kuliah ni lalebai. Dua-dua tidur. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Dalil disebut ayat-ayat yang mengandungi hukum zanni mengandungi pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Tadilah aula mastumun itu contoh yang paling masyhur lah ya.
Saya pun tidaklah pertama banyak sangat telaah dan juga mengkhusus dalam bidang itu. Kita lalu sekali dulu masa belajar diploma dulu pun. Jadi tahulah ada sikit. Cuma ayat tentang aula mastum nisab dengan aula mastum nisab ni masyhur sebab mazhab Syafi'i memang sangat ketat dalam bab itu ya. Bersentuh suami isteri pun tersentuh pun dikira batal. Saja dikira batal. Walaupun mazhab lain ada lagi pada kata kalau tersentuh tak ada apa. Yang dimaksudkan di situ sentuh dengan ada nafsu. Pun ada yang kata dengan nafsu pun tak apa asalkan tidak berjima sebab yang dimaksudkan di situ berjima. Jadi masih terbuka kepada beberapa kefahaman. Menyebabkan hukumnya berbeza. Jadi mazhab ni kata gini. Jadi apa maksudnya tu? Itu khilaful aula lah, khilaf muktabar lah. Jadi kita nak pegang yang mana? Wallahu alam, kita kena ada satu lah. Kalau kita ni mazhab Syafi'i, kita pegang yang mazhab Syafi'i. Tapi dalam keadaan kita sedar, ada pandangan-pandangan lain lagi yang menjadi alternatif. Apabila keadaan memerlukan, kita sendiri atas dasar ilmu kita tahu tu, berhak untuk praktiskan. Kita tidak jumuk lah. Kita tidak taklid secara muktamad dengan satu mazhab. Tidak. Islam tak suruh begitu. Tapi kena ada mazhab. Kena ada. Asas mazhab kena ada satu. Kita Syafi'i lah kita ni. Tapi tidak muktamad 100%. Tak nak mesti lagu ni juga. Kalau lagu tu pergi Mekah tak ada apa lah tuan. 14 kali ambil sembahyang kat Syida. Nak habis tawah tu, pusing sekali, setuh. Kena ulang balik sekali dari awal. Ulang sekali, lepas tu lagu mana? Lagu tu lah. Sebab tu lah, Tabung Haji pun kata, pergi ke Mekah, hukum yang sentuh tu, okey, tak ada masalah, kita pinjam mazhab lain. Boleh pula. Tak apalah, keadaan dia ada darurat lah. Ada darurat dia tu, keadaan memungkinkan. Tapi walaupun dah sampai Malaysia, kita tahu dah benda tu, tahu. Ada keadaan yang kadang-kadang sangat memerlukan. Boleh tak kita praktis? Boleh. Dengan syarat, yakinlah, tak boleh syak. Lepas sentuh solat, rumah uri. Tak boleh. Sah ke tak? Tak boleh. Tidak ada dalam syak. Dalam ibadah ni, dia kena yakinlah. Kalau kita kata, nak macam kata istilahnya, nak keluar sekejap mazhab lah, nak ambil mazhab lain sekejap. Sebab apa? Ada keperluan. Air tak banyak. 3 sebulan, seminggu dah. Masalah air. Macam kita tempoh hari lah, masalah air. Nah, tersentuh nak ambil wuduk balik, air bertinggal sikit dah. Jadi ada untuk peribadi kita boleh. Tapi kena buat dengan ilmu, tahulah sumber rujukannya, perbincangannya sedikit dan yakin bila buatnya. Kalau tak yakin, tak payah. Tak yakin tak payah. Tak boleh Baik, yang kedua, disebutkan dalil disebut qat'i, yakni pasti apabila memenuhi 2 syarat. Dalil ni apa dia? Dalil ni Quran hadis lah dalilnya. Dalil ni banyak, tidak Quran hadis saja. Dalil ni bukti maksudnya. Tapi bukti ataupun dalil yang tertinggi dalam Islam adalah nas, iaitu Quran hadis. Nah, dalil maksud yang sama, akal boleh jadi, ta'kul akal itu boleh jadi, sebab tu dia panggil dalil akli dengan dalil naqli. Naqli Quran sunnah nas. Akli akal lah, logik akal. Islam tak mungkin buat benda yang bersalahan dengan akal. Akal tu pula ada hukumnya. Wajib bagi akal, harus bagi akal, mustahil bagi akal. Panjang ceritanya pula tu. Untuk mengabsahkan satu benda tu benar, valid di sisi agama, di sisi rasional, ada perbincangannya. Yang kedua, qat'iyatus subut, iaitu sumbernya. Iaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Qat'i subut, qat'i disebabkan sumbernya yang sangat jelas. Iaitu Quran hadis confirm ada. Apatah lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selesai masalah. Soalan gitulah. Dari sudut sumbernya, fahamnya belum lagi. Dari sudut sumbernya, ini kita tanya, Ustaz, yang Ustaz cerita tu ambil daripada mana? Tu pun tak dicerita. Jam. Kalau dari sudut sumber pun kita tak boleh nak cerita, kamu duk cerita tentang malaikat lah, 7 kepala langit, 7 kepala bumi. Segala tok wali habis keluar, segala patung ayam, gambar ayam boleh jadi ayam betul. Tiba-tiba kita minta dalil, tak boleh bagi. Jadi, itu tidak wajar berlakulah bagi orang yang nak cakap tentang agama.
Yang kedua dia panggil qat'iyatud dilalah ataupun dalalah, petunjuk lafaznya, iaitu muhkam, tidak ada kemungkinan, banyak penafsiran, dan sarih, iaitu jelas. Qat'iyatud dalalah, qat'i yakni putus kerana ada jelas petunjuk daripada ayat itu. Baik. Apabila suatu dalil ni, istilah-istilah teknikal sikit, orang belajar memang kalau orang belajar diploma usuluddin ataupun degree usuluddin syariah ni memang dia kena lalulah benda ni. Di malam ni kuliah kita ni dah level universiti lah ni, tuan-tuan. Paling tidak ada pendedahan awal tentang asas-asas itu. Baik. Apabila suatu dalil daripada ayat Quran atau hadis telah memenuhi semua syarat dalil qat'i di atas, iaitu qat'iyatus thubut dengan qat'iyatud dalalah, makanya katanya di sini memenuhi semua syarat dalil qat'i di atas, jadilah ia dalil qat'i yang sempurna, iaitu qat'i as-thubut, iaitu qat'i pada sumber yang jelas daripada Quran hadis, dan qat'i ad-dilalah, petunjuk ayat-ayat itu jelas. Maka dia jadi qat'i yang cukup syarat. Makanya apa dia berlaku? Maka hukumnya harus diterima sepenuhnya bulat-bulat tanpa perbahasan atau alasan. Contoh apa dia? Innama harrama alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir lah. Daging babi jelah Quran sebut. Tak ada lagi orang tak faham daging babi itu apa. Tak ustaz, daging babi ni ada beberapa jenis. Kalau ayam tu kita jemur lama dia boleh jadi daging babi je. Tak ada orang fikir. Maksudnya ada daging babi lah. Nah, cumanya ya, perbincangan lebihnya lagi adalah kalau orang Zahiri ataupun kawan Zahiri juga, mungkin ada setengah orang dia baca terjemah saja, dia kata Allah haramkan daging je. Kulit babi boleh makan, jam juga. Ada kata dah daging tak boleh makan, jadi yang lain-lain pun tak boleh guna langsung lah. Ada yang faham gitu. Itu kata itulah gitu. Tapi tidak ada khilaf pada makan daging babi. Nah, yang mungkin khilaf sikit penggunaan tadilah kulit ke bulu ke tu pun semua secara majoriti ulama semua tak bagilah. Tapi ada juga yang nak juga, dia kata boleh asalkan kering sama kering, mazhab Syafi'i. Itu kalau benda hidup, babi itu hidup. Baik. Tidak boleh ada ijtihad. Tidak boleh lagi dikira-kira, dibincang-bincang lah. Daging babi ni, contohnya apa dia? Sebab tu bila kita bagi alasan ya, contohnya daging babi itulah. Ni Dr. Zakir Abdul Karim Naik dalam buku kecil dia tu 20 Most Common Question About Islam. Antara buku yang bagus untuk kita baca, faham. Sebab 20 persoalan itu tentang poligami, tentang babi antaranya. Why Muslim cannot eat pork? Kerana apa? Orang bukan Islam kata, punya lah sedap, dia kata. Sedap, dia kata. Tak pernah rasa memang, tak rasa, tapi sebenarnya sedap. Kita pun pening. Tak apalah. Banyak lagi kambing ada, biri-biri ada. Ada isu. Tapi nak katanya, apa dia tu? Tidak boleh ada ijtihad di situ. Diperbahaskan maupun ditokok tambah lagi. Tak perlu jelas dah bila sebut babi-babi lah. Apa lagi? Kebanyakan hukum dan masalah usul, iaitu asas, dalilnya adalah qat'i. Sedangkan kebanyakan masalah furu', yang ni yang banyak berbeza ni, sebab tu kita kena faham apa yang usul dan apa yang furu'. Usul akidah dan furu' akidah. Usul ibadah dan furu' ibadah. Itu paling penting. Ataupun istilah yang advance sikit, dia kata yang mana thawabit dan mana mutaghayyirat. Thawabit yang kekal, yang tak akan berubah sampai ke akhir kiamat. Apa dia? Tauhid pada Allah, iman apa semua tu, benda-benda yang tak mungkin berubah. Solat kita 5 kali sehari semalam, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, memang tak akan berubah sampai kiamat. Fardu ain lah, kita kata. Thawabit ni kebanyakan urusan-urusan fardu ain. Buat haji hanya boleh di Mekah. Covid nak mari pula ni, entah macam mana raya ke tidak kita ni, Omicron lah apa 13,000 dah kes ni, entah keluar fatwa boleh buat haji di KLCC dah pula. Tak boleh. Buat haji mesti di Mekah macam-macam mana pun.
Maka jelaslah itu perkara thawabit namanya. Thawabit kekal, tidak akan berubah sampai bila-bila. Tetapi mutaghayyirat, dia biasanya bersifat teknikal. Dulu tak ada bank untuk sistem keuangan. Hari ini ada bank. Bank ni pula produknya sentiasa berubah-ubah. Walaupun hukumnya begitu begini macam-macam lah, gerudang-gerudang. Walaupun dia Islamic banking, tapi sentiasa berubah-ubah juga. Ada produk baru, ada produk lama, begitu begini. Itu dia panggil mutaghayyirah. Tak apa. Asalkan bank tu Islamic bank, walaupun dia bank kafir. Hong Leong Islamic Bank. Bila Hong Leong masuk Islam? Ada pernah dengar Hong Leong mengucap? Mana ada Hong Leong pernah? Tapi ada Hong Leong Islamic Bank. Jadi bolehlah kita guna produk dia tu. Dah. Tapi produk di bank dia mungkin berbeza dengan produk di bank Islam ataupun Afilbank ataupun muamalat dan seumpamanya. Tapi tetap di atas prinsip apa dia? Perbankan Islam. Ikatnya di situ. Yang qat'inya anti riba. Tapi yang boleh berubahnya nama produk dia punya itu tak ada masalah. Dalam solat yang usulnya adalah rukun-rukun apa semua itulah. Adapun yang sunat-sunat itu dikira sebagai furu'. Maka ada orang kata kebis sini, ada orang kata kebis di dada, ada orang tak kabat Nabi. Allahu Akbar, relax. Macam mana tu? Sebab rukunnya menyebut Allahu Akbar. Angkat tangan tu rukun ke tidak? Angkat tangan. Ingat balik, angkat tangan rukun ke tidak? Yang rukun adalah lafaz Allahu Akbar. Betul kan ni? Salah betul kan ya? Baik. Kemudian dia katanya lagi, kebanyakan hukum tadi, tetapi ada juga masalah furu' yang dalilnya qat'i sehingga semua ulama bersepakat tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah tersebut seperti hukum haramnya daging babi, bangkai, arak dan riba ni dalam masalah muamalah lah, masalah makanan dan seumpamanya. Baik, hadis sebagai bayan. Itu kita masuk subtopik kedua. Bayan apa dia? Bayan ada surah Al-Bayyinah. Maksud dia surah Bayyinah. Ada Bayyinah Institute, Ustaz Norman Ali Khan, antara orang yang sangat hebat dan memberi kesedaran kepada kepentingan mentadabburkan Al-Quran menggunakan klasikal Arab, bukan Arab kita panggil Selangor ataupun Arab yang kampung ataupun Arab berbicara, tapi Arab Al-Quran, Arab Fusah yani. Kita walaupun kita ni tak pandailah bahasa Arab ya, tapi kalau kita lazimi Al-Quran, mulazamah dengan Quran ni selalu, kita duk bacalah Quran tu. Kita belajar tajwid sikit, kita pun belajar sebutan ayat apa semua, kita baguslah, kita tahu bila kita baca tu kita agak lancar dan baik dalam bacaan. Telinga kita dengar kita baca pun kita tahu bagus. Okeylah aku baca ni. Walaupun kita tidak hafizul Quran, walaupun kita ni tidaklah mahir dalam bahasa Arab, walaupun kita ni tidaklah pelajar aliran agama, tapi kita boleh rasa kalau orang lain baca tak betul, tuan-tuan, ataupun tak kena. Kita jadi makmum ni, kalau imam baca tak kena, tak kena imam ni. Tapi kalau kata, macam mana yang betul? Tak reti juga. Saya betul reti juga, tapi rasa tak kena ni. Rasa tak cukup je dengung dia tu. Gitulah orang. Tapi itu barangkali antara kita katakan keberkatan Al-Quran ya. Orang yang sentiasa cuba belajar baca Quran, mendengar. Ada orang ni dia ialah nak belajar kemalu ketua macam mana dah. Dia cuba belajar membetulkan baca Al-Quran dia dengan sekarang ni ada YouTube apa semua ni, dia buka, dia dengar syekh-syekh baca, dia pun ulang balik. Bila bahkan kami pun masa belajar dulu tahu bacaan yang tepat, hukum-hukum tertentu ya. Kami akan buka lah video-video syekh-syekh besar ni. Kalau dulu masyhur siapa dia? Khalil Khusari. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi tartil satu-satu. Jadi bila masuk hukum tu kita boleh betul baca. Nah, salah kita baca ni. Tak betul lagu ni gitu. Bila jumpa Al-Quran tu tanda yang kita tak biasa. Betul kau baca gini ni. Nak A ke I ni? Nak panjang ke pendek ni? Maka atau antara cara dia lah. Kami dulu buat. Baik.
Masalah orang kita sebahagiannya asas sedar. Sedar tu tak kira dah betul salah. Asas sedar. Oh sedar tu kalau ustaz tu imam sedar ni dia tak kira dah betul ke salah ke. Cukup harakat ke. Yang penting sedar. Oh sedar ustaz, sedar tak main begitu. Baik. Bayan ada 4 jenis. Iaitu bayan apa dia? Keterangan lah, keterangan. Hadis sebagai bayan. Bayan kepada apa? Nanti kita akan tengok bayan kepada apa. Bayan takrir, takrir tadi perakuan. Jadi soalannya nak kata sini, penerangan untuk memperakukan. Hadis sebagai penguat ataupun takrir ataupun menjelaskan itu atau memperkuatkan keterangan Al-Quran, misalnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya Islam didirikan di atas ataupun atas 5 perkara, iaitu dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh dan utusan Allah, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahul Baihaqi. Ini hadis yang memantapkan lagi apa yang terkandung dalam Quran dah. Syahadah ada dalam Quran, tentang salat dah ada, zakat pun dah ada, ayat tentang zakat, ayat tentang haji pun dah ada, dan juga pasal Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas tu dah ada, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dah seumpamanya itu suratul Baqarah tu kan. Baik, itu bayan takrir, yakni memantapkan penjelasan tentang apa yang ada dalam Quran. Yang kedua, bayan hadis ni sebagai bayan ataupun penjelasan tafsir. Tadi memantapkan, yang ni huraikan pula Quran, mengembangkan lagi. Hadis sebagai penjelas, tafsir terhadap Al-Quran. Sebab tu tafsir yang terbaik, yang pertama dia panggil tafsir Quran bil Quran. Ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Sebab apa? Allah yang paling faham kalam dia sendiri. Maka hadis tafsir yang pertama yang hebat adalah bila Allah menggunakan ayat Quran untuk tafsirkan ayat Quran. Yang kedua terbaik, tafsir Quran, tafsir bil hadis dia panggil. Iaitu menafsirkan ayat Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apatah lagi jika hadis tersebut berkaitan dengan peristiwa-peristiwa. Sebab tu ada ulama, ini siapa yang follow Ustaz Syahari apa semua cukup ma'arif lah kali ini. Ada ulama yang menyusun Al-Quran menurut turutan sirah. Antaranya siapa? Apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, Maududi, yakni saya rasa. Al-Imam Abu Alal Maududi. Dia susun balik kronologi penurunan Al-Quran tu berdasarkan sirah Nabi. Kalau ikutkan surah Fatihah, bukan surah yang pertama diturunkan, tapi dia letak di pertama. Kerana ia tauqifi, ia wahyu turun. Memang susunan tu, sebab di akhir hayat Rasulullah duduk tadabbur, bukan tadabbur. Rasulullah apa dia? Tadarrus Al-Quran dengan Jibril, ikut turutan itu. Maka para sahabat meriwayatkan Quran, menghafal Quran juga ikut turutan itu. Walaupun sebenarnya Quran turun dengan mencapah. Ayat ni, ayat tu dulu, ayat ni dulu. Surah Baqarah tu berapa kali, bukan sekali turun ya. Itu kena betul-betul duduk dengan Ustaz Syahari, dapatlah kita rasa kehebatan ayat tu kenapa begini, ayat ni kenapa duk ujung sana ayat ni. Oi, tak habis nak belajar lah, tak payah terbang sana sini, tak payah duk main tu, kau mau pawan dukun apalah. Cukup dengan belajar tentang Quran tu dah kita amazed dengan mukjizatul Quran. Dah cukup dah. Tak ada, tak payah duk cerita tok wali sana, tok wali sini, tak payah. Tapi rupa-rupanya selama ini umat Islam di alam Melayu ni jauh daripada kemanisan mukjizat Al-Quran sebenarnya. Pertama sebab kita jahil bahasa Arab. Termasuk orang yang bercakap ini. Tidak mahir tahap yang sepatutnya. Itulah. Tapi nasib baiklah kita ada ustaz-ustaz macam Ustaz Syahari, Dr. Azrul, Ustaz Azrul Khairi yang membantu kita mendekatkan diri kita dengan kefahaman Al-Quran. Allahu Akbar, nikmat untuk tuan-tuan sekalian.
Dan biasanya orang yang sudah terdedah dengan apa nama perbincangan Quran, hadis apa semua ni, mari benda-benda pelik sikit ni dia akan jadi allergic tuan-tuan. Dia macam anak saya yang bosu tu makan kacang tu bengkak apa semua biru mulut, mutah-mutah tu. Soalan begitulah. Mari cerita pelik terbang sana untuk wali, gung jerai lah apa semua. Cannot brain. Cannot brain and cannot apa nama accept. Automatically kita rasa nonsense. It's all nonsense. Tidak bawa kami kepada Allah dan Rasul, mereka bawa kepada tubuh badan kamu. Kita akan pergi begitu. Kita akan rasa, ni bukan nak cerita suruh kita bawa kita kepada Allah dan Rasul. Ni nak bawa kepada, ni saya, ni guru saya, ni tarikat ataupun kumpulan kami, maka marilah join, maka kita sama-sama berjimba-jimba. Atau duduk berzikir, la haula wala quwwata illa billah. Kita tanya baca berapa juzuk dah Quran hari ni? Banyak dah baca Quran? Tak. Atau buat apa? Berzikir 1000 kali, 2000 kali. La ilaha illallah. Walah baca Quran itulah zikir yang paling hebat. Quran paling utama, zikir paling utama baca Quran. Tu tengok dalam Azkar An-Nawawi. Bila baca Quran, tahlil ada, tahmid ada, tasbih ada, istighfar ada belaka. Allahu Akbar. Nak bagi faham ni pun. Rasa 30 tahun lagi aku nasi kamu. Begitulah lebih kurang supaya generasi ibu-ibu sekalian lebih memahami perkara itu ya. Dekat memahami wahyu ataupun memahami konteks Al-Quran, hadis dan juga menggunakan akal yang waras dan seumpamanya. Baik. Katanya lagi apa dia ni? Bayan tafsir hadis sebagai penjelas tafsir terhadap Al-Quran, dan fungsi inilah yang terbanyak. Bayan tafsir ada 3 jenis. Dirincikan lagi. Moleknya kalau boleh buat diagram apa semua lagi jelas nampaklah. Tafsir al-mujmal. Al-mujmal ni secara kolektif hadis yang memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Quran, seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Baihaqi juga. Takhsis al-am, hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum, seperti yang terkandung kaedah pembahagian harta pusaka. Lelaki dapat 2/3 dan perempuan dapat 1/3. Kalau adik-beradik 10 orang, lelaki hanya seorang, perempuan 9 orang. Berapa lelaki dapat? 2/3. Wanita yang 9 orang lagi dapat berapa? 1/3 bagi 9. Wow, ini tidak adil. Itu matematik kita. 2/3 yang lelaki itu dapat bukan untuk dia berjimba-jimba dengan bini dia apa semua. 2/3 yang dia dapat itu bersama dengan batu jemala tanggungjawab terhadap adik-beradik perempuan dia yang tak kahwin lagi, yang kemudian ada yang jadi balu, anak-anak saudara dia yang yatim piatu, semua atas batu jemala dia. Sebab itulah bila nak kahwin, siapa jadi wali? Yang lelaki seorang tu tak. Antara walinya nanti. Tapi orang Melayu tak faham yang tu, dia faham hak saya. Saya bukan apa, saya nak hak saya je. Jadi adik yang duk jaga mak ayah sampai meninggal sakit di rumah tu, rumah ni kami nak jual sepakat. Ni macam mana? Berlaku ke tidak ni? Berlaku dalam drama-drama Melayu kita. Di TV1, TV2, TV3. Jadi dalam Islam bila kata melebihkan lelaki, dia bukan melebihkan. Dia membebankan lagi sebenarnya. Tiba-tiba wanita kata kami nak hak sama rata. Tak cerdik banyaklah. Allah kata wanita kalau nak masuk syurga buat 3 benda. Contohlah contoh. Wanita ni nak masuk syurga kena buat 5 benda. Lelaki kalau nak masuk syurga kena buat 100 benda. Kami tak setuju, ya Allah. Ni tak adil. Kami pun nak 100 juga. Cerdik ke tidak ni?
Ni cari masalah. Cuba kerja di pejabat macam tu. Nah, orang ni kena buat banyak ni. Macam staf kita lah kata. Nah, dia punya kerja, contoh kalau Kerani, buat surat, filing apa semua. Tiba-tiba dia kata, ini tak adil. Pegawai, kami gaji lebih, kerjanya sekian. Jadi saya pun nak buat kerja macam dia juga. Itu tak cerdik lah banyaknya. Nak beban tanggungjawab yang banyak. Dalam arti kata, bila sepatutnya kerja kita sikit lah. Jadi keadilan dalam Islam bukannya hak sama rata. Tidak ada istilah sama rata itu membawa keadilan kita. Adil ini adalah memberi pada haknya yang sesuai. Yakni adil ini meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kopiah ni tempat dia atas kepala. Tiba-tiba saya pakai di kaki. Tak adil lah. Itu maksudnya. Adil-adil ni letak sesuatu pada tempat dia. Itu takrif dalam Islam. Jadi yang duk melakukan hak sama rata, apa dia lagi? Kesamarataan gender, dan bla 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 bla. Mereka akan menyesal lah itu masa nanti. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Taqyid al-mutlaq. Hadis yang membatasi kemutlakan Al-Quran, misalnya dalam menjelaskan had pemotongan tangan orang yang mencuri. Dalam Quran tidak sebutlah. Dia sebutlah apa nama as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma Nah, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, cuma di sini ada hikmah sikit kalau tadabbur ya. Kenapa ayat tentang zina wanita dulu az-zaniyatu waz-zani, tapi bila masuk pencuri as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki secara wanita. Jadi ini menunjukkan menjadi kebiasaan tarikan awal untuk berlakunya maksiat berbentuk seksual adalah daripada wanita. Sama ada dia sengaja ataupun tidak sengaja, lelaki biasanya tertarik itu sama ada sengaja atau tak sengaja. Gitulah juga. Adapun mencuri itu pendominasinya dulu kini selamanya biasanya lelaki, walaupun wanita pun hebat jugalah. Ada Ocean 11 apa benda kita tengok. Kita dengar macam-macam lah. Tapi nak katanya struktur Al-Quran nanti kalau tadabbur dengan Ustaz Syahari apa semua, mereka boleh menjelaskan dengan faktor wow kepada kita. Wow, kita kata begitu sekali detail Al-Quran. Kenapa dalam bab ini struktur ayatnya begitu begini. Kalau Ustaz Zul lagi dalam lah itu sampai kita pun faham ke tidak ni, faham tak faham dah. Itu lain macam betul dia orang ni. Kita yang tak mampu mengkaji dan merujuk pada sumber-sumber yang luar biasa itu, kita berterima kasih pada ustaz-ustaz kita yang sentiasa menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk buat perkara tersebut. Kita tinggal apa dia? Tak ada telinga. Tak ada telinga dan amaze. Dan kalau kata ikhlas sungguh, akan rasa jiwa kita ni lebih seronok, lebih rasa berbunga-bunga lah. Wow. Kadang-kadang tak boleh nak cerita. Macam ni. Allah. Tu dia bila sampai tahap dia panggil halawah lah. Kemanisan ni. Kemanisan dapat memahami kemu'jizatan. Sebab itulah kafir Quraisy pun malam-malam belaga punggung lah dalam majlis bacaan Quran Rasulullah tu. Jangan dengar dah Nabi Muhammad punya kan fasa dakwah di Mekah tu Rasulullah baca Quran secara terbuka pada ketika awal tu. Kafir Quraisy kata jangan pergi dah. Kita tak nak dengar dah Muhammad, jangan dengar. Tengok-tengok malam-malam tu mereka pergi slow-slow. Istilahnya belaga punggung lah. Kau datang juga. Kau datang juga. Kalau dululah. Masa zaman ialah saya ni, kedua ibu orang tua kita ni, orang Kelantan, kuat Pah. Jadi antara benda yang mereka banggakan orang Pah di Kelantan ni apa dia? Iaitu kalau ceramah Pah ni ramai datang, maka penceramah ni akan kata, mari dekat ni hok depan ni semua orang Pah lah, tapi hok gelak-gelak dalam jauh tu sahabat-sahabat kita daripada orang UMNO lah, dia malu nak masuk. Jadi hujung-hujung tu sekarang ni dia tak tahulah apa benda lantak dia orang. Saya pun malas nak tahu. Baik. Jadi seterusnya lagi kita perhatilah poin yang keempat ni. Ketiga, bayang an-nasakh, hadis yang memansuhkan hukum yang diterangkan dalam Al-Quran
iaitu dalil syarak yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada kerana datangnya kemudian. Maknanya ketentuan yang datang kemudian dapat memansuhkan ketentuan yang terdahulu, tapi dia tak datangkan contoh. Kerana dalam bab ini rupa-rupanya perbincangan ulama dalam hadis dan Quran ni panjang lebar. Sebab di sana ada ulama yang berpendapat tidak ada nasih dan mansuh dalam Quran. Di sana, tapi majoriti ataupun yang masyhur adalah ada. Gitulah lebih kurang ya. Dan Maulana Muhammad Asri Yusof bahas panjang lebar lah dalam kuliah tafsir dia. Dan kalau kita tak ada asas yang kuat dalam ulumul Quran, mungkin kita akan lost lah perbincangan tersebut ya. Sebab dia detail sungguh. Dia macam saya nak cerita balik tak ingat lagu mana perbincangan. Cuma ada khilaf di kalangan ulama sama ada Quran ni ada ayat yang masuk sama mereka ataupun tidak. Ada yang kata tak ada. Ada yang kata ada. Dan akhir sekali untuk malam ini kita tengok bayan tasyri', iaitu penjelasan tentang syariat. Hadis-hadis sebagai bayan penerang kepada tasyri', iaitu syariat lah. Syariat ni apa dia? Dalam sudut bahasa, jalan. Siapa tuan jalan tu, yang cipta jalan tu, yang buat jalan tu? Allah. Siapa yang tunjuk jalan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syara'a adalah jalan unta. Dia orang Arab ni, unta dia dilepas daripada kandang. Unta ni setiap hari dia tahu dah laluan dia untuk menuju punca air untuk minum air. Jadi syarik ini dari sudut istilah bahasanya adalah jalan yang unta duk lalu untuk minum air. Jadi dia tak akan pergi jalan lain dah. Itu jalan dia. Sebab punca air di negara Arab tak banyak. Itu jelah dia pergi. Ya, semacam kisah Nabi. Nabi apa yang diuji dengan unta putih yang hebat tu? Nabi Hud, betul? Nabi Soleh. Nabi Soleh Ustaz. Nabi Soleh ya ni, betul. Kaum Madian ke apa nama dia? Ad ke Madian? Kaum dia tu. Saya tak ingat. Makan semut banyak. Kaum Madian. Kemadian. Para ulama berbeza pendapat tentang fungsi sunnah sebagai dalil pada suatu hal yang tidak dijelaskan dalam Quran. Misalnya keharaman jual beli dengan pelbagai-bagai cabang perniagaan dan instrumen keuangan dalam muamalah moden pada hari ini. Dan menurut guru saya Dr. Zahar bin Abdul Rahman hafizahullah dan sahabat-sahabat yang berkecimpung dalam bidang keuangan Islam, memang dalam bidang produk muamalah ni tuan-tuan paling banyak guna hadis dhaif. Disebabkan dia bukan dalam hukum yang usul dan qat'i ya. Dia benda yang bersifat banyak berubah sistem apa semua. Jadi banyak fatwa dan juga fatwa yang sentiasa berubah-ubah dan juga hadis yang tak mencapai tahap sahih sebenarnya digunakan. Bukan para ulama hadis pun tak tolak hadis dhaif ni, tapi guna pada tempat yang betul dengan syarat-syarat yang betul. Tapi dalam bab ibadah, bab zikir, bab ibadah harian, nak guna hadis dhaif buat apa dia? Hadis sahih pelambak, maksudnya begitulah. Diutamakanlah hadis sahih. Tapi bila melibatkan benda-benda teknikal, nak keluarkan produk, muamalah, benda-benda yang begitu-begitu, biasanya mereka akan lebih terbuka dan ringan. Bahkan di Malaysia ni paling banyak guna fatwa-fatwa luar daripada mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i dalam bab muamalah sangat ketat. Mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i dalam bab muamalat sangat ketat. Jadi banyak kita pinjam daripada mazhab lain sebenarnya. Hanafi antaranya, Hambali antaranya dan seumpamanya. Baik. Baik, kita berhenti di situ. Ada pula harap lagi. Kak Liza, Kak Syeda. Yang mendengar ni okey je Ustaz yang nak cakap tu. Saya rasa kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita akan cuba habiskan mukadimah ni. Penting juga walaupun nampak ni paling tidak adalah benda-benda tambahan yang kita mungkin tak pernah dengar lagi sebelum ni, dan sebagai sudah dengar ya, sebagai kita kata sebagai pula kaji lah dan seumpamanya. Banyak juga istilah-istilah teknikal ni. Itulah kami ni bukannya apa bila dengar perkataan bahasa Arab kan. Kalau kena jelas tak jelas tu baru tahu. Itu memang
Istilah-istilah dia tu. Istilah yang ada dalam silibus pengajar syariah dan usuluddin lah tu. Baik, kita Macam tengok ada soalan ke? Kak Liza, Kak Lina ni. Seronok mengomen ni Kak Lina kita. Kak Lina nak murid Ustaz Syari, itulah laju je. Tapi betul Ustaz, first time yang kita dengar apa perkataan-perkataan yang berkaitan dengan hadis ni. Selalu kita dengar perkataan daripada Al-Quran kan Izzah kan. Kalau kita tadabbur kan. Malam ni dengar tafsir ada, takrir ada, lepas tu al-am ada. Jadi benda-benda yang macam tu macam kalau tak ada penjelasan daripada Ustaz, kita baca kita tak faham Ustaz. Kesimpulannya untuk nak jadi orang yang macam saya pun sampai sekarang saya meletakkan diri saya hanya sebagai penceramah. Kalau nak betul, maksudnya nak sampai level yang dikatakan ilmuwan, dia tidaklah semudah yang kita sangka. Pergilah duduk tafiz beberapa tahun, hafal Quran, balik jadi ustaz boleh jawab hukum hakam. Tidak, tuan-tuan. Cukup salah. Susahnya Ustaz sebenarnya. Bukan senang nak belajar ni. Banyak benda lah. Jadi itu yang kalau baca Ustaz Rizal punya tulisan, dia macam fresh lah. Dia kata dia belajar 4 tahun, habiskan. Saya pun nasib baiklah berpeluang sempat belajar secara formal, diploma usuluddin dulu. Dan benda-benda itulah yang saya bawa sampai sekarang. Dan kita tak berhenti di situ ya. Kita masih suka membaca dan juga belajarlah daripada sumber mana-mana pun yang tak rasmi ni. Paling tidak membuka sarwak. Dan mereka yang nak pada agama, kan, na'udzubillah jika dia jumpa jalan yang agak seronok bagi dia, tapi sebenarnya itu jalan yang pada dia mudah, tak payah belajar banyak-banyak pening, sekadar mari zikir-zikir lepas tu balik. Sebab nak kena belajar tadabbur Quran, nak kena duduk sejam, nak kena hurai balik istilah-istilah tadi, nak kena tulis. Dah macam belajar jadi sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Sanggup ke? Bukan semua orang sanggup, melainkan ibu-ibu sekalian. Paling tidak. Sebab itulah semoga Allah Ta'ala bagi rahmat pada semua, dan majlis kita ni walaupun online, Allah Ta'ala bagi apa dia? Kata Rasulullah dalam hadis, saya cuba ingat sekejap. Man arada, bukan, tak mari. Rasulullah kata siapa yang hadir dalam majlis ilmu lah, kan, akan diberikan pahala. Ataupun hadis yang masyhur itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu masyhur dah hadis tu. Tapi ada satu hadis yang dulu saya ingat pun nak cari kepala cerita tu, iaitu siapa yang hadir ke masjid, siapa yang hadir ke masjid untuk mendengar dan mengajarkan ilmu lah, lebih kurang gitu, kana lahu ka ajri hajjan tamman hajjatahu, baginya pahala sebagaimana haji sempurna. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis sahih, iaitu siapa yang hadir ke masjid, yakni dalam keadaan kita sebelum ni lah, untuk belajar dan mengajarkan ilmu, maka baginya kana lahu ka ajri hajjan tamman hajjatahu, baginya pahala sebagaimana dia buat haji secara sempurna. Jadi dalam keadaan kita tak mampu nak pergi buat haji ni, orang yang belum ada peluang lagi apa semua, kenalah rajin hadir ke majlis ilmu. Dan majlis ilmu dah dikata majlis yang banyak qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kak Lina tanya soalan, nak tanya ijtihad ulama kat mana? Adakah hanya pada perkara furu' sahaja atau boleh ijtihad pada perkara usul? Tak mungkin bila sebut kata usul, dia ada konsensus ijma' ulama. Kan biasa disebut Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi itu secara umum lah. Kalau kata mazhab Syafi'i yang dalam lagi, dia lebih banyak lagi. Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, macam-macam lagi lah. Saduz zari'ah dan pelbagai lagi. Sumber hukum tu. Pelbagai istilah. Sebab tu kalau kita pergi fiqh, usul fiqh, lagi menarik, lagi teknikal, lagi kena mahir segala-galanya. Bahasa Arab wajib. Tapi bila sebut kata ijtihad ni pada perkara apa, biasanya pada perkara yang walaupun perkara usul tak mungkin ada perbincangannya lagi, cuma kadang-kadang ada hukum yang sudah qat'i, namun ada situasi yang membenarkan ia berubah. Contohnya apa dia? Darurat lah, makan babi tadi memang jelas haram. Contoh yang masyhur lah, memanglah asal hukum
makan babi itu haram, tapi bila duduk dalam hutan, tak ada benda lain, babi tu je seekor dalam rumah kita hari-hari. Kita pula dah 30 hari dah tak makan apa-apa. Kena ambil darurat tu, kena ambil lah dia. Dah dia dah tak seluruh diri depan kita, ambil lah sikit. Cuma ambil tu kata para ulama, tidaklah dengan seronoknya buat BBQ apa semua, tidak. Sekadar untuk kelangsungan hidup saja. Ni dia seronok bukan main. BBQ dah pula. Tak boleh, sekadar untuk kelangsungan hidup. Maksudnya begitulah. Jadi kalau kata ada tak berlaku khilaf ataupun berlaku ijtihad yang diperbincangkan pada perkara usul, memang tak ada. Contoh usul, Allah satu, tak mungkin ada perbincangan Allah dua, Allah tiga, tak ada. Itu usul. Solat subuh 2 rakaat, tiba-tiba ada perbincangan ulama, tidak, ijma' ulama semua berkaitan Quran dah tak qat'i. Tapi hukum pada benda-benda tertentu itu boleh berubah. Walaupun asalnya haram. Asalnya haram boleh berubah. Contohnya solat, contoh. Solat wajib dalam waktu. Tapi bagi doktor, bagi polis, fatwa para ulama, antaranya Syekh Dr. Yusuf Qardawi tersebut, jika ada keperluan, mereka boleh menjamakkan solat. Kerana nyawa lebih penting. Dia masuk maqasidus syariah. Al-khamsah ad-daruriyah. Nyawa, kena jaga nyawa tu penting. Sehingga dibenarkan ada kelonggaran. Masa berbedah, start pukul 12 sampai pukul 6 petang. Maka langgar waktu zuhur, waktu asar. Maka boleh jamak. Bukan qasar, jamak. Dia pergi qasar pula, jam. Jamak saja. Maka Ustaz, pada perkara-perkara teknikal lah dibenarkan. Jadi hukum yang asal tu boleh berubah dengan adanya ada dipanggil Kenapa Kak Lina? Asal hukumnya asalnya wajib solat waktu ini, tapi Betul. dari pelaksanaan tu teknikal. Betul. Jadi jika ada usul dipanggil dan jadi bila ada qarinah dipanggil, ada sebab musabab. Jadi hukum yang asal tu boleh berubah dengan sebab musabab lah ya, qarinah atau yang panggil illah dia panggil. Tapi tak boleh main-main. okey. Faham. Lah. Dia tak boleh lah. Rasa hari ni nak jamak kot. Tak boleh gitu. Teman-teman. Okey, Kak Lina ni, Kak Lina pada saya dengan kerajinan dan Kak Lina pindah mana sekarang? Berhenti di Kelang. Sungai Biarlah rahsia. Sungai Buloh, Ustaz. Sungai Buloh, makin dekat lah. Makin dekat dengan Kak Syida. Apa nama pada saya, Kak Lina ni dah boleh next stage cari kelas-kelas usul fiqh yang Allah, tak. Oi, korek. Faham. Inilah siapa yang minat dah boleh rasanya terdedah dengan pemikiran usul fiqh ya. Antara yang saya syorkan Ustaz Fawaz, tapi Ustaz Fawaz ni kadang-kadang dia mengajar benda rendah pun jadi advance sebab dia terlalu pakar, jadi dia ajar rendah pun jadi tinggi. Itu letihlah sikit kita nak kejar kan. Tapi pemikiran usul fiqh tu molek untuk kita terdedah. Maksudnya cara ulama berfikir dalam menentukan hukum benda-benda baru tu, macam mana dia fikir begitu gini. Macam Imam Syafi'i, untuk penutup ya, kita pun dah lewat ni. Untuk penutup saya ambil 2 minit. Contohnya Imam Syafi'i dalam menentukan hukum kunut subuh. Kunut subuh. Pada peringkat awal saya secara peribadi, bila saya terdedah dengan perbincangan hadis, saya cenderung bahawa pandangan Imam Syafi'i itu agak terpencil sebenarnya sebab ulama lain tak kata sunat muakkadah. Imam Syafi'i saja. Tapi bila kita tengok cara Imam Syafi'i tengok dalil, dia menggunakan kaedah-kaedah, dan bila kita faham cara Imam Syafi'i tengok dalil tu, kita tak boleh kata, sehingga saya pun kata tak boleh kata bahawa Imam Syafi'i punya kaedah tu lemah berbanding dengan ulama-ulama lain. Hebat tuan-tuan, hebat. Itu nanti insya-Allah ada masa kita akan dedahkan dalam buku kita ni lah. Nanti kita akan jumpa dalam buku kita. Menarik. Walaupun sampai sekarang pun saya waktu ada keperluan, saya tak adalah jika ada waktu-waktu yang memerlukan, saya pun tinggal kunut. Tapi dari sudut pembincangan ilmiah, bila tengok cara Imam Syafi'i tengok hadis tentang kunut, kita kata wow. Sangat hebat Imam Syafi'i. Nasir sunnah.
Itu nanti kita akan sampai masa lah insyaAllah. Sampai masa kita akan tengok kehebatan-kehebatan ada tersebut. Baik, saya berhenti di situ. Kita pun dah 10:20 ni. Saya khawatir esok lagi kerja pula ni. Saya dah jauh sikit Mulai pun jauh juga. Jadi masih semua insyaAllah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakumullah Ustaz. Dah lewat dah kita. Jadi macam Ustaz cakap tadi lah, tadi masalah kita ni kita suka gaduh pasal furuk lah. Padahal kalau ikut betul-betul tu boleh keluar je ada khilaf tu. Tapi jadi gaduh tu pasal furuk je selalunya. Okey, jadi tak apalah kita akhiri dengan tasbih kafarah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insyaallah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ambak Azhar masuk tu. So, Kak Syida endkan sesi malam ni ya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. So, insyaAllah ada ke esok kuliah esok Liza? Ada insyaAllah Ustaz. Nazir dah reply WhatsApp dah. Ada kelas esok insyaAllah. Ke 10. Besok pagi pula insyaAllah ya sahabat-sahabat semua. So, dengan itu saya endkan sesi malam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hajar. Sama Kak Ayah. Good night Kak Ayah. Thank you Hajar. Okey, Kak Zai masuk. Kak Zai masuk ke? Dah masuk tadi, tapi lewat lah. 9:30 dia masuk. Dalam ni lewat sikit daripada surau. Oh, okey. Dapat dengar. Alhamdulillah. Okey Kak Zai. Jumpa lagi esok insyaAllah. Pagi esok ya. InsyaAllah. Besok pun overlap tu. Tengok tu macam mana. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, take care lah. Jaga diri baik-baik ya. Sekarang dah InsyaAllah. naik. Thank you. You too. Apa tu dah naik balik semula kan kita punya Aitalah. tawakkal Allah lah. Sama-sama doa lah kita. Allah insyaAllah Allah ada. Okey, assalamualaikum semua ya. Bye. Assalamualaikum.